الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan pengurusi majlis, yang berbahagia tuan-tuan imam, yang berbahagia para ustazah, para alim ulama di tempat masing-masing, pemimpin di tempat masing-masing. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita masih lagi berada di pagi ini dalam keadaan yang agak baik, kesihatan kita masih baik, pandangan kita masih baik, selera kita masih baik, gerak-geri kita masih baik seperti biasa. Lebih-lebih lagi kita masih kekal dalam keadaan bernyawa. Belum lagi Allah tarik nyawa kita, bermakna Allah bagi peluang bagi kita untuk memperbaiki akidah kita, untuk membanyakkan lagi ibadah kita, untuk membetulkan akhlak kita, supaya kita menjadi orang-orang yang terbaik manakala dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Allah bagi can kita untuk bertaubat daripada dosa-dosa kita, untuk membaiki semula akhlak kita, supaya kita kembali kepadanya dalam keadaan akhlak yang terbaik, membawa pahala sabar, membawa pahala redha, membawa pahala khauf, membawa pahala zikrul maut dan sebagainya. Dengan itu kita harap Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya dan dapatlah syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Muka surat berapa? Berapa? 56. 8 dari bawah. 8 dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Tadi sebelum itu istighfar. Mengucap istighfar. Banyak-banyakkan olehmu mengucap istighfar. Atas lagi tu, maka apabila selesai engkau daripada mengerjakan sembahyang 2 rakaat. Ya. Apa sembahyangnya 2 rakaat ni? Sunat duha. Sunat duha, ya. Usalli sunat duha rakataini lillahi ta'ala. Ya, waktu duha bila? Selepas terbit matahari, kira-kira segala naiknya daripada terbit matahari. Kira-kira 26 minit selepas waktu syuruk, ya. Itu masuklah mula-mula sebelum sembahyang duha tu, sembahyang dulu sunat isyraq. Sunat isyraq. Dah itu baru sembahyang sunat duha. Lepas sembahyang sunat duha tu, maka kita banyaklah istighfar. Macam mana istighfar? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfar, minta ampun dengan Allah kerana kita dosa banyak benar, ya, tak terhingga-hingga dosanya. Ya, lepas istighfar, selawat pula. Selawat ni macam-macam jenis. Ada selawat Syifa, ada selawat Ahmad Badawi, ada selawat Tunjina, ada selawat apa saja, macam-macam jenis selawat, ya. Pilihlah mana nak. Nak pendek, paling pendek sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat juga. Nak panjang, buat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat, dan seterusnya, ya. Itu nama selawat. Nak nyanyi pun boleh. Selawat apa? Ahmad Badawi namanya. Bukan Abdullah Badawi, ya. Selawat Ahmad Badawi. Allahumma salli wa sallim ala. Lagi. Nuril anwar. Lagi. Wasiril asrar. Watiryaqil aghyar. Wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdali. Itu apa selawatnya? Selawat apa keluarnya? Ahmad Badawi. Elok dekat sebelum sembahyang tu ni kita selawat dulu. Lepas sembahyang kita selawat. Ya. Berbagai-bagai. Carilah bukunya. Ada 99 jenis selawat ada. Ya. Bacalah, ada bukunya. Baik. Jadi banyaklah istighfar dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali kita selawat, Allah selawat balik kepada kita berapa kali? 10 kali. Ya. Kalau hendakkan Allah selawat kepada kita 100 kali, berapa kali kita selawat? 10 kali kita selawat. Allah selawat kita 100 kali. Begitulah seterusnya. Ya. Kenapa kita nak selawat? Kerana kita mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita di padang mahsyar nanti. Kemudian sudah selawat tadi. Setelah itu maka baca olehmu subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada khalqillah wa bidawami mulkillah 10 kali, ya. Semua ada situ. Tasbih ada, tahmid ada, tahlil ada, takbir ada. Ya. Menyerah diri kepada Allah pun ada. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, kita menyerah diri kepada Allah. Semua ada situ. Ya, sekali aja kita baca, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Ya. Setelah itu maka baca olehmu akan doa barang yang kau kehendaki daripada doa yang
Kemudian daripada semayang, dahulu itu ada doa-doa. Boleh baca doa ya. Nak tahu banyak doa, belilah buku-buku doa banyak. Kalau buku lamanya beli kitab rukunan, ada doa situ. Doa selamat ada, doa untuk ibu bapa ada, doa penyakit ada, doa di kubur ada. Macam-macam doa di situ. Ya. Tak nak dengan Arab, cakap Melayu. Boleh tak doa cakap Melayu? Boleh ya. Doa lah. Janji kita minta dengan Allah Ta'ala. Ya. Ada orang katakan doa ni bid'ah lepas mayang, mana ada doa-doa katanya. Sudah lepas bangkit, lepas salam je bal, lepas salam je bal, lepas salam je bal, doa pun tak ada. Itu jenis orang baru-baru, jangan ikut. Ya, walaupun dia lulus tinggi-tinggi. Jangan betulkan TV anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. InsyaAllah ya. InsyaAllah ya. Dalam buku apa? Ya, insyaAllah ya. Saya telefon sebelum maghrib lah. Ya, sebelum maghrib. Saya sembahyang maghrib di surau itu. Boleh ya? Okey, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi selawat ya. Dan doalah apa saja doanya. Ya, doa selamat ada, doa panjang umur ada. Doa apa lagi? Doa murah rezeki ada. Macam-macam doanya. Doa untuk ibu bapa. Jangan lupa doa untuk ibu bapa. Doa pun jangan sekali-kali lupa doa untuk kedua ibu dan bapa kita. Berdoalah. Baik, habis cerita itu. Syahadan. Apa arti syahadan? Nama orang. Syahadah maksudnya bermula. Bermula. Tiada ada semayang rotibah antara maghrib, antara terbit matahari hingga gelincir matahari. Tak ada semayang yang mengiringi semayang fardu antara terbit matahari dengan gelincirnya. Tak ada. Kerana tak ada semayang wajib situ. Yang ada semayang jenis sunat aja. Boleh semayang duha, boleh semayang isyraq, boleh semayang hajat, boleh semayang istikharah, boleh belaka tu. Antara terbit matahari hingga gelincirnya. Tak ada semayang rotibah. Rotibah ni arti semayang yang mengiringi yang wajib. Tak ada ya. Melainkan semayang isyraq. Semayang isyraq ketika terbit matahari, itu bukan rotibah, itu semayang sunat ya. Dan semayang duha, itu juga semayang sunat. Lain tu nak semayang apa pun semayang lah. Nak semayang istikharah boleh, nak semayang hajat boleh, nak semayang tasbih boleh ya. Ya, kalau siang semayang tasbih macam mana? Berapa rakaat? 4 rakaat, berapa salam? Kalau siang semayang tasbih 4 rakaat, berapa salam? 1 salam. 4 rakaat, 1 salam. Kalau siang. Tak ada tahiyat awal. Terus aja ya, daripada rakaat yang kedua, yang ketiga itu terus naik. Untuk rakaat yang ketiga. Itu semayang sunat tasbih. Ya, sudah kita bicara dah. Sudah baca tak sunat tasbih? Belum lagi, akan datang kita baca insya-Allah ya, sunat tasbih. Begitu juga apa-apa lain lah ya, semayang sunatnya. Tapi rotibah tak ada. Maka jika ada yang lebih waktumu daripada yang demikian itu, hendaklah engkau kerjakan di dalam sesuatu daripada 4 perkara. Kalau dapat 4 pun boleh, salah satu pun boleh, 2 pun boleh, 3 pun boleh. Tapi jangan lepas pada 4 perkara ni. Ya, yang pertama, bermula perkara yang pertama, hendaklah engkau kerjakan dalam waktu itu menuntut ilmu. Macam kejap ni ya, datang ke kota raja ni apa tujuan? Untuk menuntut ilmu. Tapi pastikan ilmu yang kita tuntut tu ilmu jenis apa? Yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat. Jangan menuntut ilmu yang memberi mudarat. Itu tak boleh. Ilmu yang sia-sia pun tidak disuruh. Ilmu sia-sia. Tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Tapi sia-sia.
Tidak juga disuruh. Lebih lagi ilmu yang apa, yang membawa dosa lagi jangan ya. Ilmu mengumpat, macam mana nak mengumpat. Jangan belajar itu ya. Ilmu nari. Ya, belajar rock, belajar rap, belajar caca, belajar apa lagi? Belajar twist. Tahu ke twist? Buat bid'ah tak tahu. Itu ilmu yang membawa mudarat. Jadi 4 perkara ni ya. Yang pertama, menuntut ilmu. Kerana orang yang keluar dari rumahnya kerana menuntut ilmu, selangkah dia berjalan, Allah bagi dia 10 ganjaran, 10 pahala. Dan dihapuskan 10 kejahatan. Dan dia dikira di jalan Allah sehingga dia balik ke rumahnya. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', kata Nabi. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa seolah-olah berjuang di jalan Allah sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Kejap ni tuan-tuan ni tengah berjuang ni, perempuan-perempuan betul juga tengah berjuang jalan Allah ni. Kalau mati kejap ni, mati apa? Mati syahid. Orang mati syahid dia ke mana? Terus masuk syurga. Tak ke tak nak? Tak ke tak nak? Atas, siapa nak mati kejap ni angkat tangan. Udah tanda tapi tak syahid. Siapa nak mati kejap ni angkat tangan. Saya seorang dua kejap ni baru ada ni. Tapi jangan minta mati, tak boleh ya. Jangan minta mati. Doa panjang umur ada. Tak ada diajar di Nabi pun doa minta mati, tak ada. Nabi larang kita ni supaya jangan minta mati. Ya. Ada tak orang minta mati? Ada ke tak ada? Ada. Oh Tuhanku. Lagi? Cabutlah nyawaku. Ada tak orang bernyanyi begitu? Udah mati ke belum? Udah. Tak disuruh doa untuk memudaratkan diri sendiri, tak boleh. Jangan kita lakukan sesuatu yang boleh memudaratkan diri sendiri. Air ni, kalau kita tahu ada racun dalamnya, apa hukumnya minum air macam ni? Udah ada kabut, ini ada racun dalam, ustaz saya mubuhnya kata, betul? Saya minum juga, apa hukumnya? Haram. Dah tahu benda tu bahaya. Jangan dibuat benda-benda yang membahayakan diri. Jadi buat menuntut ilmu yang memberi manfaat. Saya dah khabar banyak kali dah. Ilmu yang memberi manfaat tandanya ada 6. Yang pertama, bertambah takutnya dengan Allah Ta'ala. Lagi alim, lagi takut. Lagi banyak ilmu, lagi dia takut. Lagi dia terror, lagi dia takut dengan Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, kurang gemarnya kepada dunia. Kalau ada pertemuan antara dunia dan akhirat, dia pilih mana? Pilih akhirat. Yang ketiga, dia lebih gemar dia kepada akhirat. Tadi korang gemar pada dunia, ini lebih gemar dia kepada akhirat. Yang keempat, dia tahu kelemahan dirinya sendiri. Atas nulis sajalah pun, itu nulis lagi. Pernah kita baca dulu, nulis kita tengok, ini nulis lagi. Ya? Tak apalah, galak nulis, apa namanya, lama ingatnya ya. Baik, itu saja melawak aja. Dia tahu kelemahan dirinya. Atau dalam kitab tua dia kata dia tahu aib dirinya. Kita tahu aib orang aja, aib diri tak tahu. Itu yang keempat. Yang kelima, dia kenal tipu daya syaitan. Yang keenam, dia tahu apa yang boleh merosakkan amalnya. Apa yang boleh merosakkan amalnya? Ujub dan riya. Itu dulu dia tahu. Itu ilmu memberi manfaat tu. Berguna bagi diri dia. Lain daripada itu semua tidak memberi manfaat. Belajar ilmu memasak beri manfaat tak? Belajar ilmu memasak bermanfaat ke tak? Bermanfaat. Untuk menjaga kerukunan rumah tangga.
Ya, dia pun masak sedap-sedap. Suami pun makan sedap. Sayang suami itu kan dia. Kerana isterinya pandai memasak. Ilmu jahit menjahit. Manfaat ke tak? Manfaat. Manfaat untuk dunia ataupun akhirat. Dia pandai menjahit. Suaminya tak ada payah buat apa pakaian di kedai-kedai jahit. Ya, dia isterinya menjahit. Ya. Like my wife lah, you know. The jubah I'm wearing now is apa? Is hasil dia, tangan dia lah dia yang jahit ni tahu. Jadi sayang tak? Sayang lah. Tak adalah duit saya keluar mengupah orang jahit. Ya? Itu dah. Manfaat ke tak? Manfaat lah tu. Ya? Dia pun seronok kita makan tu. Bangga dia. Oh tengok dia. Ya? Ustaz tu pakai. Saya lah jahit tu. Dalam hati dia lah. Ini kadang-kadang dah 30 tahun kahwin. Makan pun tak pernah makan ayam tangan isterinya. Tak pernah masak isterinya. Macam mana nak dapat kerukunan rumah tangga itu? Asal makan kedai, asal makan kedai, asal makan kedai. Itu sebab dia lebih sayang pada mamak daripada isteri dia. Okey, itu yang lain. Itu ilmu yang memberi manfaat. Mana ke dia? Di dalam waktu itu menuntut ilmu yang memberi manfaat pada agama. Dan jangan engkau masyghulkan ilmu yang lain daripada ilmu yang memberi manfaat pada agama. Itu saya kata tadi ya. Ilmu yang lain daripada ilmu yang memberi manfaat kepada agama, jangan masyghul. Apa tu masyghul? Jangan sibuk kamu menuntut ilmu yang lain-lain itu yang tidak ada manfaat bagi agamanya. Belajar ilmu nari tak payahlah belajar. Ini caca, ini rumba, ini rock, ini zapin, ini joget, tak payah belajar tentang apa. Tak tahu tentang apa. Seperti ilmu yang lebih daripada yang difardukan atasmu fardu ain. Ini pun tidak digalakkan. Kalau kecuali dia dah beres fardu ainnya. Sudah beres fardu ain baru boleh belajar ilmu fardu kifayah. Ilmu yang pelik-pelik, yang sulit-sulit, yang nadir. Nadir tu yang jarang-jarang berlaku. Itu tak payahlah belajar ya. Seperti yang dikerjakan oleh kebanyakan manusia yang tiada mengambil ilmu kepada guru yang baik. Lagi mursyid. Nak menuntut biar dari guru yang mursyid. Apa itu mursyid? Bijak. Macam mana tanda bijaknya? Dia kenal kelemahan murid-muridnya. Lalu diberinya latihan kepada murid-muridnya untuk mengatasi kelemahan mereka. Guru mursyid ni bukan mesti lulus tinggi-tinggi. Bukan mesti dapat PhD, tak ada. Kadang-kadang guru kampung aja. Dia boleh jadi guru yang mursyid. Tandanya apa? Tanda guru tu mursyid atau tidak? Tengok ada perubahan tak pada murid-muridnya. Kalau murid-murid itu berubah ke arah kebaikan, itu artinya mursyid lah guru tu. Tandanya dia sendiri buat dulu. Dia buat dulu, baru muridnya ngikut. Kalau dia nyuruh muridnya puasa sunat, apa buat? Dia dulu puasa sunat. Kalau dia nyuruh muridnya bangun malam tahajud, dia tiap-tiap malam tahajud. Itu tanda kemursyidannya. Tapi kalau nyuruh aja, dia apa tidak, itu bukan mursyid. Itu bukan guru yang mursyid. Dia belajar kepada biar guru-guru yang mursyid. Padahal guru yang lain ngajar itu juga. Kita hendaklah menutup aurat, kata dia ngajar ya. Kita mesti menutup aurat. Jangan sekali-kali kamu tidak menutup aurat, kata. Kau bininya pun tak tudung, macam. Macam. Itu mursyid ke tak tu? Tak mursyid tu. Dan sebagainya. Nanti Allah tanya apa nak jawab. Ini nak jadi guru-guru belakang ni. Esok ditanya Tuhan, esok apa nak jawab. Lima taquluna ma la taf'alun, kata Allah. Ngapa kamu pandai bercakap tapi tak pandai berbuat? Apa nak jawab? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun, kata Allah. Adakah kamu menyeru manusia ke arah kebaikan tetapi kamu melupakan diri kamu sendiri?
Sedangkan kamu membaca kitab, apakah kamu tak ada berakal, kata Allah. Kamu tak ada otak ke? Nyuruh orang je tapi kamu lupakan diri kamu sendiri. Ada tak orang apa tu? Ada ke tak ada? Ada. Dia nyuruh anaknya, pergilah ke masjid mat, kata dia ni jangan isap rokok di bawah rumah. Pul, pakai seluar pendek lagi. Ada tak mak ngantuk anak tadika Islam? Anaknya bertudung, maknya nahin sepongeh je kepalanya. Ada ke tak? Ada ke tak ada? Ada tak betul? Apa? Ada. Baru betul. Ini nyuruh orang je pandai, tapi dia tak boleh nak buat. Esok ditanya Tuhan, apa pasal kamu bercakap tapi kamu tak berbuat? Sangat besarlah kemurkaan Allah bagi mereka-mereka yang hanya bercakap tetapi tidak melaksanakannya. Cakap tak serupa, bikin. Kita tak serakat dengan bikin tu biar serupa. Cakap dia apa buat, bikin pun bikin. Cakap pun cakap, bikin pun bikin. Baik. Yang tiada mengambil ilmu kepada guru yang baik lagi mursyid. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bermula ilmu yang memberi manfaat pada agama itu iaitu barang yang menambah takutmu akan Allah Ta'ala. Ini dia. Ini tanda-tanda ilmu yang memberi manfaat tadi. Barang yang menambah takutmu akan Allah. Lagi dia ngaji, lagi dia takut. Lagi dia ngaji, lagi dia takut. Lagi dia alim, lagi dia takut. Kalau alim tu sombong, dia alim tapi sombong. Merendahkan orang lain je. Dia tak apa tahunya. Itu bukan ilmu yang memberi manfaat. Orang patutnya lagi alim lagi takutkan Allah Ta'ala. Lagi alim lagi tawaduk. Kerana dia tahu tawaduk tu baik. Tawaduk tu disuruh Allah Ta'ala. Sombong tu dilarang oleh Allah Ta'ala. Dia amalkan ilmunya. Dan menambah pula pada penglihatan mata hatimu akan aib. Itu bukan ghaib dia, bukan ghaib tu. Aib. Aib tu kata apa? Yang memalukan dirimu. Dia tahu apa yang memalukan diri dia. Kelemahan dirinya, kekurangan dirinya. Kita hari ni kita tak tahu kelemahan diri kita. Kita hanya tahu kelemahan orang lain. Tahu aja. Ini dia tahu kelemahan diri dia. Dia tahu dia kedekut, maka dia berlatih supaya hilang kedekutnya tu. Dia tahu dia tak banyak hafalan, maka dia menghafal. Berlatih menghafal supaya dia banyak hafalannya. Dia tahu dia apa? Dia tahu dia pemarah, maka dia berubah menjadi orang yang penyantun, menjadi orang yang lambat marah, menjadi orang yang halim. Halim tu apa artinya? Lambat marah, itu orang halim ya. Lambat marah. Ada orang nama halim tak? Halimah ada. Halimah tu lambat marah lah tau. Tapi kalau dia panas baran, tak sesuai nama yang tu Halimah tu. Tukar nama. Terus nama Halimah. Hubung nama apa? Qaharah. Qoho aja, Qaharah. Yang marah aja. Ataupun ghadabah. Ghadabah. Kira nak marah saja. Halim tu lambat marah lah. Kalau tak, tukar nama. Jangan nama Halim. Nama apa? Nama Qahar. Qahar tu dia apa? Qoho. Tahu Qoho? Itu dia. Tukar. Inilah semangat hijrah. Kata Allah dalam Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Kata Allah sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharap akan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kalau tidak rahmat Allah mesti ada 3 perkara. Yang pertama kena beriman, yang kedua kena berhijrah. Apa kata berhijrah? Apa kata berhijrah? Pindah. Lepas ini kan gulung 3 bantai, pindah ke kampung belakang. Hijrah itu tanda. Jangan datang kampung, tanda kemai orang tuan-tuan sini ni. Orang kampung sudah penuh dah. Dah banyak penuh orang. Tak payah hijrah itu. Hijrah apa?
Sikap tu diubah. Change your attitude. Kalau dulu malas jadi apa? Jadi rajin. Kalau dulu pemarah jadi apa? Jadi sabar, penyabar. Kalau dulu kedekut jadi apa? Pemurah. Macam tu. Itu namanya hijrah. Yang ketiga, berjuang di jalan Allah. Ini bukannya satu pilihan tau. It is not an option. Perjuangan di jalan Allah bukan satu pilihan. Itu adalah satu obligation. Satu tanggungjawab. Satu tuntutan. Ya. Bila ini, barulah kamu berharap nak dapat rahmat Allah Ta'ala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Itu tajuk Ma'al Hijrah tu tahu. Saya kalau buat Ma'al Hijrah itulah tajuknya. Itu ayat yang saya baca. Baik. Jadi dia tahu apa namanya? Aib dirinya. Ya. Menambah pula pada penglihatan mata hatimu dengan aib dirimu. Nak tahu aib diri apa buat? Ada 4 cara nak tahu aib diri. Yang pertama, tanya kepada musuh. Berlambak-lambak lah aib ni. Satu senarai dibagi. Entah berapa kata aib kita tu. Kalau nak tahu. Janganlah kita nanyanya. Orang lain lah nanyanya. Tanya siapa orang yang ketik kau Ustaz Ibrahim. Pergi kampung cari mana orang ketik kau Ustaz Ibrahim. Faham tak? Berlambak-lambak lah kelemahannya. Itu yang pertama. Yang kedua. Apa? Yang kedua. Bersahabat dengan sahabat yang ikhlas. Sahabat tu biar ikhlas. Jangan cari kawan yang hanya ketika kita senang je. Bersama-sama senang dia nak kawan dengan kita. Bila kita susah, kita tinggal seorang je. Itu nama kawan apa itu namanya apa? Fair weather friends. Tahu apa fair weather friends? Kawan ketika cuaca baik je. Kalau cuaca baik, dia punya kawan hebat, dia ke mana pergi kita diikutnya. Bila hujan dia ada payung macam. Tinggal kita seorang. Itu fair weather friends namanya. Tinggal dia teman ada payung katanya. Lantak lengkap kamu basah peduli aku katanya. Nak tahu kawan ni jujur tak jujur ketika kita dalam kesusahan. Itu tahu. Yang jujur tu, yang baik tu, yang ikhlas tu, dia akan membantu kita. Dan ketika kita buat kesalahan, mau tak dia negur kita? Kalau mau dia negur kita, itulah sahabat yang ikhlas. Bukan sahabat kata canai pagi ya. Itu tak tentu ikhlasnya. Saya ramai tidak pagi ada sahabat kata canai. 5-6 orang ada. Tidak pagi. Sahabat kata canai. Itu belum tentu ikhlasnya. Tengok ketika kita susah. Mau tak dia nolong kita? Itu sahabat itu nak cari. Kita buat salah, dia tegurnya. Itu ya, sahabat yang jenis itu. Yang ketiga. Yang ketiga, berguru dengan guru yang mursyid. Berguru dengan guru yang mursyid. Jangan tengok saya bukan guru mursyid ya. Banyak guru mursyid lagi. Guru mursyid itu bila dia ngabur satu hal, satu mencadang ke satu perkara, lekas diikuti oleh muridnya. Padahal dia cakap sama juga. Guru tu kata, kamu pakailah tudung. Kata, dia tengok manusia perempuan tak pakai tudung, dia kata tudung. Kalau guru mursyid yang cakap tu, dia lekat di hati murid-murid dia. Dan murid-murid dia tu menurut nasihat guru tu. Setengah guru lain, kabur habis itu juga. Tapi nahin, buat tak dudi je dia main. Itu tak ada mursyid namanya guru tu ya. Orang tak ambil perhatian percakapan dia. Kalau guru mursyid tu, ya, walaupun dia cakap lembut je orang dengar elok-elok. Kalau guru tak ada mursyid, jerit pun peduli dia tak. Haram orang peduli dia orang ya. Itu guru yang mursyid. Ya. Carilah dalam satu-satu masyarakat tu ada guru yang mursyid. Tu kena cari. Jangan guru dengan sebarang guru ya. Yang keempat, bergaul dengan masyarakat. Bila kita bergaul dengan masyarakat, baru kita nampak kelemahan kita. Orang ni pemurah, aku kedekut. Kita belajar dengan itulah. Orang ni banyak hafalannya, aku inna ataina pun tak hafal. Kita barulah membaiki diri kita. Orang ni penyantun, sabar, aku ni perampui, marah saja. Kita boleh baiki diri kita. Bila bergaul dengan masyarakat ramai, baru kita
dapat memperbaiki diri kita dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu sebab siapa ego benar-benar pergi ke Mekah tu. Siapa ego di Malaysia ni pergi ke Mekah. Di Mekah tu apa dia buat orang Arab tu? Dinyaknya kepala tu dengan tangan. Dilangkaknya kepala kita. Baru padan muka. Di Malaysia ni action no. Tambah di Kota Raja ni action no ya. Dalam Mekah aja. Tengok murid-murid pula datang cium tangan tu. Ya. Kita pun megah. Di Mekah siapa yang nak cium tangan? Siapa nak cium tangan? Ngenyak kepala dia. Baru sedar. Itu kita belajar dengan masyarakat ramai. Ya. Baik, itu tanda ilmu yang memberi manfaat. Kepada agama, iaitu barang yang menambah takutmu akan Allah Ta'ala dan menambah pula penglihatan mata hatimu dengan aib dirimu dan menambahkan pengetahuanmu dengan ibadah kepada Tuhanmu Azza wa Jalla. Ilmu yang memberi manfaat itu dia ngajar kita macam mana nak beribadat supaya diterima Allah ibadat kita. Ya. Caranya, kaifiatnya macam mana, bacaannya macam mana, gerak-gerinya macam mana. Kemudian hati itu macam mana ketika kita melakukan ibadat tu, macam mana hati ikhlas ke tak. Semua dia ajar itu ya. Dan mengurangkan dia akan gemarmu kepada dunia dan menambahkan gemarmu kepada akhirat. Itu semua tanda ilmu yang beri manfaat tu. Dan membukakan ia akan mata hatimu dapat melihat segala yang membinasakan akan ilmumu. Apa benda yang boleh membinasakan ilmumu hingga engkau memelihara akan dia dan melihatkan ia akan dikau di atas tipu syaitan dan perdayanya. Syaitan ni seronok ke tak seronok tuan-tuan dan puan ngaji pagi ni? Seronok ke tak? Dia galak kau pergi. Ya, seronok tu. Boleh benar datang ya. Ataupun malas je nak datang. Kalau malas aja rasanya ngantuk aja rupanya, itu udah kena tipu daya syaitan lah tu ya. Tapi datang juga. Udah datang tu syaitan tu putus asa kan? Betul kan? Dia cuba juga ganggu. Dia ganggu perjalanan majlis ilmu ni supaya gagal. Dia bawanya berbagai-bagai senjata. Sudah saya sebut banyak kali di sini pun. Apa senjata dia bawanya? Mula-mula bawanya apa? Celak. Celak bubuh tak mana? Dia tengok depan ni. Ada tak? Dia dah tunduk. Dia dah kena celak setan lah tu. Ustaz ngajar depan, dia menengkor belakang. Belakang tu ada? Tengok belakang tu ada tak? Tak ada. Alhamdulillah. Pasal ini tak ada tempat nyandor. Kalau ada tempat nyandor lagi teruk itu dah kena celak setan lah tu. Tak berjaya dia dengan celak, dia bawa senjata lain. Apa bawanya? Gincu. Gincu bubuh tang mana? Tang bibio. Bibir tak betul ya? Bubuh tang mana? Tang bibio. Kalau kena gincu setan macam Ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Ini gelang ni beli di Wang Kelian. Anak saya lah belinya. Anak saya tu DO. Sudah kena gincu setan tu. Tak juga berjaya. Tak ada orang cakap pun. Dia dengar cakap ustaz aja. Dia tak cakap. Apa dia buatnya? Dibawanya tongkat. Dia ketuk-ketuknya lutut. Dia ketuk-ketuknya paha tu. Dia ketuk-ketuknya siku tu. Dia ketuk-ketuknya bau tu. Itu mula bergelisah aja. Tengok kiri, tengok kanan, tengok ke atas, tengok ke bawah. Ustaz tu tak ada lari nak berhenti pun. Nyudahnya tak tahan apa banyak. Bangkit. Dia pun bangkit nepuk perut. Bahasanya apa tu? Nak ke tandas. Itu sakit perut. Dia pun keluar. Bukan pergi tandas, terus pergi ke motor. Pergi ke motor, dia pun sorong dari motor tu. Sorong. Kita nampak Ustaz Zahan sekian pak. Sorong sampai luar pagar. Baru start. Dia pun balik. Berjayalah setan. Itu dia setan tu. Dia bukan mahu putus asa. Sampai ke rumah dia ajak dia pula buat maksiat. Duduklah dia. Di sini tak nak apa? Tak nak dengar orang ngaji. Di rumah dia duduk. Depan apa? Depan kotak bingung tu. Siapa tak ada kotak bingung rumah angkat tangan. Itulah dia tipu daya syaitan. Sampai bila dia berusaha untuk nipu kita? Sampai kiamat atau sampai mati. Sampai kita mati, sampai kiamat. Itu dia. Itu syaitan.
Bermula ilmu yang disebutkan Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Ada satu kitab namanya Bidayatul Hidayah. Ada kitab ni tak? Saya ngajar tu banyak tempat juga. Tak ada. Ada kitabnya, nipis aja. Harganya pun RM10 je, namanya Bidayatul Hidayah. Sini ada ngaji tak kita tu? Tak ada. Tapi sudah ngaji ni tak payahlah ngaji Bidayatul Hidayah, kerana Bidayatul Hidayah itu sebagai adik kepada kita ini. Detailnya kita ini. Tapi yang kurang sikit penerangannya dari Bidayatul Hidayah. Tajuk ni kurang hampir sama je. Wirid-wirid, zikir-zikir dan sebagainya. Jadi itu Bidayatul Hidayah tu karangan Imam Ghazali ya. Iaitu bermula ilmu yang memberi yang disebutkan Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah itu iaitulah ilmu yang memberi manfaat seperti hamba terjemahkan ilmunya itu di dalam kitab. Dalam kitab ini. Apa kitab ini apa namanya? Apa nama kitab ini? Hidayatus Salikin. Apa kata Hidayatus Salikin? Petunjuk bagi orang-orang yang sedang berjalan. Kita ni semua berjalan ni. Jalan ke mana? Jalan ke mana? Berjalan menuju keredaan Allah. Itu Hidayatus Salikin nama kitab ni. Dan demikian lagi tersebut ilmu yang memberi manfaat itu di dalam Ihya Ulumuddin. Ini yang paling tinggi lah kitabnya, namanya Ihya Ulumuddin. Nak macanya pun setahun tak habis. Itu baru nak maca, bukan nak belajar. Nak maca begitu je pun setahun pun tak habis. Dia ada 8 jilid tu. Ihya Ulumuddin. Semua ada. Fiqh ada, tasawuf ada, akidah ada, semua ada tu. Dan di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Mukhtasar tu artinya apa? Ringkasan Ihya Ulumuddin. Itu namanya Mukhtasar Ihya Ulumuddin bagi Imam Ghazali. Dan demikian lagi ilmu yang memberi manfaat itu tersebut dalam Minhajul Abidin. Minhajul Abidin itu ilmu tasawuf ya. Dia ada 7 gunung di situ. Mesti direntasi kalau nak berjaya dalam hidup ni ya. Itu namanya Minhajul Abidin. Sini ada kan? Ada ngajar ke? Ustaz mengajar? Siddiq Nur? Ya? Ustaz? Hishamuddin? Ustaz Hishamuddin. Minhajul Abidin. Kita tahu tu. Dan kita Arba'in di dalam Usuluddin. Nama kita tu Arba'in fi Usuluddin. Ya? Nama kita Arba'in tu 40. Fi Usuluddin, perkara yang bersangkutan dengan awal-awal agama. Bagi Imam Ghazali pula, ini Imam Ghazali ngarahnya. Dan demikian lagi segala ilmu tasawuf seperti kitab tasawuf yang karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani, iaitu yang bernama Midrajul Salikin. Dan kitabnya yang bernama Ahwadul Muhammadiyah dan Ahwadul Masyaikh, dan kitabnya Darul Jawahir, dan kitabnya Yawaqitul Jawahir dan lainnya. Itu nama kitab-kitab yang memberi ilmu yang manfaat ya. Itu nama kitab tadi. Dan lainnya dari karangan ilmu tasawuf. Semuanya ilmu yang memberi manfaat pada agamamu dan akhirat. Semua kitab-kitab tersebut tadi adalah kitab yang memberi manfaat pada agama dan juga pada akhirat. Semua boleh dibelajar dan semua digalakkan kita belajar. Ya, ilmu tasawuf ni boleh kita belajar sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Itu ilmu tasawuf. Ada pun yang lain tu fiqh tu cukup dah sekadar kita tahu nak semayang, kita tahu puasa, kita tahu zakat, kita tahu haji. Tak ada lebih-lebih. Yang nadir-nadir tu bukan tak suruh, tidak dituntut benar-benar. Tahu nadir? Menyelesaikan masalah-masalah yang rumit-rumit. Masalah-masalah itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Masalah-masalah yang jarang-jarang berlaku, itu namanya nadir. Yang itu tidak dituntut benar-benar kata Imam Ghazali. Tapi ilmu tasawuf lagi dalam lagi bagus, lagi luas lagi bagus, lagi banyak lagi bagus. Kerana apa? Kerana ilmu tasawuf itu ilmu tentang hati, memelihara hati supaya ibadah kita diterima Allah dan dapat pahala darinya. Itu ilmu tasawuf. Begitu juga kitab yang bernama dan demikian lagi segala karangan Syekh Ibnu Athaillah, seperti kitab yang bernama Miftahul Falah
dan kitabnya yang bernama Tanwiru fi Asqatil Tadbir, dan kitabnya Hikam, dan yang lain-lain. Nah, yang paling masyhur ini Hikam lah. Ya. Nah, karangan apa? Syekh Ibnu Athaillah. Nah, ya, nama kitabnya Hikam. Kitab Hikam ni bukan semua orang boleh ngajar. Tapi sekarang ni dah ada ruminya. Dulu kalau dia yang Jawi dulu kan semua orang boleh ngajar. Ya. Macam je pun tak tahu kalau Jawi tu. Ya. Baca 2 baris penin, baca 2 baris penin, baca 2 baris penin. Tapi kenari udah ada apa? Udah ada edisi ruminya. Dihuraikan oleh apa? Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Kenal ke mana? Kenal ke? Baru lagi datang ke Kota Raja ni. Bila ke? Hari apa? Hari Ahad katanya. Satu ke Ahad? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Saya jumpa di kedai Candan Desa tu. Tapi saya ada program tak dapat datang. Dia nak minum. Saya pun nak minum. Saya dah minum. Dia nak keluar. Dapat dia salam dengan dia. Nak ngabur dah. Bangga ni tau. Bangga dapat salam dengan Dr. Zulkifli tau. Dia menterjemahkan Hikam tu. Dia ditulis dalam bahasa, dalam tulisan Rumi. Jadi senang sikit lah nak bacanya, senang nak ngajar pun senang. Kerana dia ada dalam tulisan Rumi. Itu dia Hikam ya. Itu bukan hukum dia, Hikam. Eja betul-betul. Ha bawa hikam min dapan kam, Hikam ya. Dan yang lain daripada yang demikian itu seperti kitab Awariful Ma'arif bagi Syekh Syahrul Rodi. Dan Risalah Al-Qushairi dan lainnya dinamai kitab tasawuf. Dan hasil bahawasanya segala fun apa? Fun fair. Fun apa? Let us have fun. Fun itu kan? Let us go and have fun in Genting Highland itu kan? Apa fun? Fun itu artinya bahagian. Bahagian ilmu ni. Ilmu ni macam-macam bahagian. Ada tauhid, ada tasawuf, ada fiqh, ada hadis, ada Al-Quran. Itu fun itu ya. Bahagian-bahagian ilmu. Jadi, dan segala fan ilmu tasawuf itu semuanya ilmu yang memberi manfaat pada agama. Asal tasawuf itu memang dia ilmu memberi manfaat pada agama. Di dalam dunia dan dalam akhirat. Dan berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa hadzal fannu minal ilmin nafi'i qad jama'nahu fi kitab Ihya'i Ulumuddin. فَإِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِهِ فَحَصِّلْهُ وَاعْمَلْ بِهِ ثُمَّ عَلِّمْهُ وَادْعُ إِلَيْهِ فَمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ ثُمَّ دَعَا إِلَيْهِ فَذَلِكَ يُدْعَى عَظِيمًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ بِشَهَادَةِ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Artinya, dan fan ini, apa itu fan tadi? Bahagian ini, iaitu bahagian tasawuf tadi. Yakni fan ilmu tasawuf yang tersebut itu di dalam Bidayatul Hidayah. Boleh baca dalam Bidayatul Hidayah. Dan lainnya itu, iaitulah setengah daripada ilmu yang memberi manfaat. Setengah daripadanya boleh dapati dalam kitab Bidayatul Hidayah. Seperti Bidayatul Hidayah itu permulaan nak dapat petunjuk. Itu Bidayatul Hidayah. Dia macam nak belajar tasawuf, tadika tasawuf lah. Bidayatul Hidayah. Senyata telah aku himpunkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Semua perkara-perkara tasawuf yang apa? Yang bermanfaat itu terhimpun dalam kitab yang bernama Ihya Ulumuddin. Maka jikalau ada engkau daripada ahlinya, kalau dah baca, dah faham, dah amalkan, dah ngajar, itu dah biasa lah tu ya. Kata ahli lah tu. Maka hasilkan olehmu akan dia. Hasilkan tu apa tu ya? Faham betul-betul akan dia, cari dia dan amalkan. Amalkan olehmu akan dia. Kemudian maka ajarkan olehmu akan dia. Bila dah tahu ngajar. Ya. Jangan kedekut ilmu tu, ajar. Kalau ada, bukan ngajar tu mesti macam ini, ada majlis tertentu je, bila-bila boleh ngajar. Di kedai kopi boleh ngajar, di kedai gunting boleh ngajar. Di pasar boleh ngajar, di mana-mana boleh ngajar.
Ya, kita nak nyampaikan Islam ni bukan mesti di majlis-majlis rasmi macam ini aja. Di mana-mana pun boleh. Rasulullah tu ada kan majlis macam ni? Tak ada tu adalah, tapi tak selalu orang begini. Selalunya Rasulullah apa? Berbisik-bisik dari rumah ke rumah, dari orang ke orang untuk menyampaikan Islam, ya. Maka ajarkan olehmu akan dia. Ya, kerana kalau dia alim, dia banyak ilmu, mesti sampaikan. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Balighu anni walau ayat. Sampaikan olehmu dari aku walaupun satu ayat. Ya. Itu sebab saya ngajar. Kalau tidak, patutnya saya tak ada ngajar, kerana saya bukan ustaz. Saya apa? Saya cikgu. Ngajar apa? Ngajar bahasa Inggeris. Ngajar matematik. Yang beria benar ngajar macam ustaz dengan apa? Kerana Rasulullah suruh balighu anni walau ayat. Ya. Kebetulan pula tu. Jabat agama entah silap macam mana, dia bagi dia metal dia, ngajar lah. Tak macam mana silapnya. Itu yang ngajar orang itu. Maka ajarkan olehmu akan dia, dan seru olehmu akan seseorang kepadanya, mengaji akan dia. Suruh orang tu mengaji tu, bukan cak tu gym tu, ya. Seru kepadanya mengaji akan dia dan mengamalkan akan dia. Maka barang siapa mengetahui akan yang demikian itu dan mengamalkan akan dia, kemudian maka mengajarkan akan dia dan menyeru akan orang kepadanya, nescaya adalah yang demikian itu dinamakan orang itu sebesar-besar martabat, setinggi-tinggi martabat orang itulah. Dia ada ilmu, diamalkannya, kemudian diajarkannya dan dipeliharanya dan diperjuangkannya. Itulah orang yang setinggi-tinggi martabatnya, ya. Dan dimunadikan, munadi itu apa? Diserukan oleh malaikat, ya. Dimunadikan oleh malaikat di dalam malakutus sama. Malakutus sama artinya apa? Dalam kerajaan langit. Malakutus sama, dengan saksi Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang menyaksikan siapa? Nabi Isa. Nabi Isa dia berada dalam langit yang keberapa? Kuis perdana pagi ni. Nabi Isa alaihi salam, dia dah mati ke belum? Dia berada di mana? Di langit. Langit yang keberapa? Udah diam. Langit yang keberapa? Ya. In which level in the sky does he stay now? Langit yang keberapa? Apa ni? Ini bukan peace tau. Ini apa? Yang kedua. Dia bersama dengan Nabi Yahya, ya. Ingat tu. Langit yang pertama siapa? Nabi Adam. Langit yang kedua, Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Langit yang ketiga, orang yang paling handsome di dunia dan di akhirat selama-lamanya. Siapa? Nabi Yusuf. Langit yang keempat, manusia yang malaikat maut pun ditipunya. Suruh cabut nyawa sekejap betul letak balik. Siapa? Siapa namanya? Nabi Idris. Ya Allah, dia tak tahu ke cerita Nabi Idris ni. Langit yang kelima, siapa? Nabi apa? Saudara kepada Nabi Musa. Nabi apa? Nabi Harun. Langit yang keenam, adik-beradik Nabi Harun. Siapa? Siapa? Nabi Musa lah. Ya Allah, demen. Langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh, tengok ni, siapa? Nabi Ibrahim. Itu 7 langit, 7 penghuni, ya. 8 penghuni lah, kerana langit yang kedua tu 2 orang. Nabi Yahya dan Nabi Isa. Itu dia. Dia tak pernah dengar ke Isra' Mi'raj ni. Tak pernah? Lupa. Bukan lupa, dia tak ada ngambil perhatian. Ya. Kalau ngambil perhatian barulah dia ingat, ya. Ini kanak-kanak ni ambil perhatian, besok nak ngajar esok. Dah usul sikit ngajar lah ni, dah hafal Quran esok, kena ngajar ni, ya. Kan boleh diam aja, udah tahu. Kalau dah tahu tak nak ngajar apa jadi? Macam pokok tak ada buah.
Pokok aja, buah tak ada. Nak kena sampaikan ilmu tu kepada masyarakat. Baik. Itu dah sebesar-besar martabat dan dimunadikan oleh malaikat dalam malakutus sama dengan saksi Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka apabila selesai engkau daripada menuntut ilmu yang memberi manfaat itu dan engkau amalkan akan dia, ilmu tu mesti diamalkan ya. Serta engkau perhias pada zahir dirimu dengan mengajarkan, mengerjakan, bukan mengajar tu, mengejar, tulisnya mengejar, mengerjakan segala ibadat yang zahir dan kau jauhkan segala maksiat yang zahir. Jangan buat maksiat-maksiat yang zahir tu. Dan perhiaskan batin, batin tu pun perhias. Ya. Dalam diri itu mesti ada apa? Sifat sabar, sifat redha, sifat tawakal, sifat zuhud. Itu perhiasan. Perhiasan diri dengan ibadah yang batin. Dengan mengerjakan ibadah yang batin, seperti bersifat engkau dengan segala sifat kepujian. Sifat kepujian tu ya, banyak beribu-ribu, tapi Imam Ghazali konsaiskan kepada berapa? Kepada 10. Bermula dari taubat. Taubat, sabar, redha, zuhud dan sebagainya. Dan kau jauhi daripada maksiat yang batin, seperti kibir. Kibir apa? Kibir apa? Takabur. Kibir. Masuk bakul, angkat sendiri, itu kibir. Dia main nampak Ustaz Ibrahim pakai elok benar, nunggu beg. Dia tegur dia main, nak ke mana Ustaz Ibrahim? Apa jawab Ustaz Ibrahim? Nak Kuala Lumpur, rumah anak tu engineer, duduk Kuala Lumpur di Putrajaya duduknya. Rumahnya dekat dengan rumah Najib. Hari-hari Najib tu pergi berziarah dia. Nak ditukar dia ke Kota Raja ni, tak dibagi Najib. Sayang benar Najibkan dia. Padahal soalan yang pertama apa? Soalan tadi apa? Nak ke mana Ustaz? Jawab apa? Kuala Lumpur udahlah full stop, yang melari-lari itu sama menyuruh. Itu kibir tu ya. Kadang-kadang kita tahu riwayat hidup seorang tu melalui anaknya lah. Dia ceritakan anak saya anu. Saya pun tak tahu anak dia pangkat besar anu. Ya. Asal sembang cerita anak dia, semua cerita anak. Itu kibir tu. Takkan boleh tu. Patutnya jawab balik apa? Orang yang dengar tu jawab balik apa? Tak tanya pun. Itu jawabnya. Itu kadang-kadang manusia ni betul lah ya. Nak mencerita aja anaknya. Yang buruk-buruk tak nak cerita pula tu. Yang elok-elok je, yang pangkat je. Anak berapa orang? Ada 9 orang. Seorang DO, seorang engineer, seorang accountant, seorang doktor, seorang peguam. Yang anu tu mana? Itu ada dekat pondok Kota Raja tu. Duit dia pula. Itu ada pondok Kota Raja tu. Ya. Macam apa? Macam tak nak ngabur je. Seolah-olah koman benar. Ya. Padahal kalau dia jadi doktor pun, anak kita jadi doktor, kalau tak reti macam Quran, berapa duit nilainya? Sekupang pun tak ada nilainya, tahu? Walaupun dia doktor, tapi macam Quran pun tak tahu, sekupang pun tak laku di sisi Allah lah. Ya? Kalau dia peguam semayang pun tak tahu. Padahal peguam tu, undang-undang tahu, tapi semayang pun tak tahu. Macam? Berapa duit lakunya? 5 duit pun tak laku. Ya? Itu yang saya selalu kalau ceramah dekat sekolah-sekolah, bila ditanya apa cita-cita anda? Saya nak jadi doktor, saya nak jadi peguam, saya nak jadi engineer, saya nak jadi pilot. Saya kata semua cita-cita itu bagus belaka tu. Tapi ada satu aja korang. Ya, patutnya ditambah lagi dengan perkataan soleh atau solehah. Saya nak jadi doktor yang soleh. Saya nak jadi peguam yang soleh. Saya nak jadi accountant yang soleha. Patutnya kau itulah. Ya. Kerana baru ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Kalau pangkat besar pun macam Quran pun tak reti, apa gunanya? Sekupang pun tak ada nilai. Ya. Mana lebih bernilai? Doktor yang tak reti macam Quran ke, ataupun pelajar Kota Raja yang hafal Quran? Mana lebih besar nilainya? Mana lebih besar martabatnya? Yang Kota Raja lebih besar martabatnya. Saya berani cakapnya kerana pernah saya menjadi guru tuition kepada 6 orang peguam belakang, tahu? Tuition ngajar nama apa? Ngajar nama Iqra, ba ta sa.
Peguam tu, undang-undang on their fingertips. Tapi baca Quran tak kerti. Semayang tak kerti lagi. Dia pun ni, jangan tanya di mana ya. Pernah 2 tahun lebih saya ngajar di mana. Oleh kerana mereka tu otak bagus, kita takkan jadi peguam. Lekaslah dapatnya. Bolehlah mereka baca Quran. Dalam pengalaman banyak benar pengalaman hidup saya ni tahu. Jadi sebab itu kita kena peka dengan perintah Allah Subhanahu Taala ya. Itu kibir tadi. Pasal apa kenangkan kibir tadi tu melari-lari tadi tu. Patut jawablah, tak tanya apa ustaz anda. Seperti kibir dan ujub. Ujub apa? Heran diri. Dan riak. Apa riak? Riak apa? Buat atau tinggalkan sesuatu ibadah bukan kerana Allah. Itu namanya riak. Bukan kerana Allah. Dia buat bukan kerana Allah. Riak lah tu. Saya pakai jubah, pakai sorban ni. Bukan kerana Allah. Kerana nak nunjuk pasal yang kita tak tahu dah nama saya ni ustaz. Betul? Riak lah tu. Tapi yang tak pakai kerana takutkan riak. Sekarang aku pakai kata nama aku ni riak pula. Langsung tak pakai. Betul? Riak lah tu. Takutkan riak adalah riak. Buat kerana riak, riak. Tak nak buat kerana riak juga riak. Jaga baik. Jadi pelihara hati tu. Dan sum'ah. Apa kata sum'ah? Sum'ah apa artinya? Sum'ah tu artinya apa? Kedengar-dengar. Itu artinya sum'ah tau. Saya lepas ngajar nanya Tuan Jimat. Macam Tuan Jimat. Sedap tak saya ngajar tadi? Oi sedap benar ustaz. Kata dia. Seronok benar kemain dengarnya. Kata dia. Itu bila dengar itu saya ada apa reaksi saya? Kembang hidung, sakit hidung sampai ke kampung. Itu semua. Tapi kalau kata entahlah ustaz, kata Cik Mat ni entahlah ustaz, ngantuk aku main dengarnya. Kata macam? Macam? Monyok dia sampai ke kampung monyok. Tak bercakap-cakap. Itu semua ya. Kita buat tu kerana ndak kedengar-dengar pujian orang. Bukan pujian orang, kesukaan orang, keseronokan orang. Itu namanya semua. Jangan, semua pun tak ada ya. Dan barang sebagainya. Itu akan datang kita baca insyaAllah ya. Penghujung kitab ini. Kalau dan lah ya. Ada kita bicara tentang ujub, riak, takabur dan sebagainya. Tak tahulah dan ke taknya. Sebab ini kita baru nak mula. Tapi setiap minggu ngaji ni mudah-mudahan dan lah ya. Mudah-mudahan sempat. Kalau tak sempat, carilah orang lain. Sini banyak ustaz-ustaz ni banyak. Semua dia mengajar. Bila lagi nak berlatih sini, berlatih pun. Ya. Dan barang sebagainya seperti yang lagi akan datang pada bab yang keempat dan bab yang kelima. InsyaAllah ta'ala. Ngapa tu? Habislah tu. Sudah 1 jam 2 minit 59 saat. Artinya 1 jam 3 minit dah. Okay, that is all for today.